Kalau kita balik ke Kuala Lumpur, kalau duduk rumah kampung memang duduk rumah atas tanah lah. Kalau duduk Kuala Lumpur ini, kebanyakan daripada kita masih lagi memilih untuk tinggal di kondominium ataupun apartmen ataupun flat yang bertingkat-tingkat tingginya. Jadi untuk pengurusan rumah tersebut, ada satu badan pengurusan yang dipanggil sebagai JMB ataupun Joint Management Body, JMB. Jadi ia sangat popular di kalangan kita kerana apa, dia akan menguruskan apartmen ataupun kawasan kediaman kita dari segi kebersihan, dari segi lift rosak apa yang nak dibaiki dan sebagainya. Jadi ada juga isu yang melibatkan pihak pengurusan ini tidak menjalankan kerja yang sepatutnya. Jadi apakah hak kita selaku penduduk di apartmen ataupun kondominium dari segi aspek undang-undang, adakah kita boleh saman pihak pengurusan kita? Jadi untuk bercakap mengenai perkara ini, saya sangat berbesar hati sekali lagi saya bersama dengan seorang peguam, Encik Syazwan Muhammad Jafri, untuk kita bercakap mengenai kalau GMB tidak efektif, apakah hak kita selaku penduduk di rumah tersebut. Assalamualaikum Encik Syazwan. Waalaikumsalam. Sekali lagi datang ke Selamat Pagi Malaysia untuk kita bercakap mengenai perkara yang dekat dengan masyarakat, perkara yang dekat dengan kita. Betul. Tetapi sebenarnya penting. Kerana apa, ada di kalangan kita yang kurang mengambil tahu sebenarnya tentang perkara ini. Jadi, Joint Management Body, secara asasnya, apakah tugas Joint Management Body ini terhadap pengurusan sesuatu tempat kediaman itu? Baik. Saya mulakan memberi maksud JMB ini dengan saya highlightkan satu akta yang dipanggil sebagai Akta Pengurusan Strata. Jadi, Akta Pengurusan Strata ini adalah satu akta khusus, yang mana kita akan refer berkenaan isu-isu yang berkait dengan JMB dan pemilik kondominium ataupun pemilik rumah strata lah. Jadi secara umumnya lah maksud JMB ni, Joint Management Body, adalah sesuatu badan pengurusan yang ditubuhkan untuk menyelenggara dan menguruskan satu hartanah strata yang mana dalam Malaysia biasa kita refer as kondominium ataupun apartmen. Dan tugas mereka ni memang untuk manage dan untuk menyelenggara kondominium tersebut. Itu maksud JMB. Jadi kalau di Malaysia ni biasa kita dengar Joint Management Body. So saya ada dapat satu soalan lah daripada saya punya klien-klien sebelum ni lah. Jadi dia kata kenapa ada joint dalam perkataan tu? Kalau bahasa Melayu dia Badan Pengurusan Bersama. Kenapa ada bersama tu? Jadi Badan Pengurusan Bersama JMB ni adalah satu badan yang ditubuhkan oleh pemaju selepas dia dah beri kunci ataupun kita kata dia dah beri milikan kosong kepada pemilik-pemilik, dan dia tubuhkan satu JMB yang mana JMB ni terdiri daripada pemaju dan pemilik, wakil-wakil pemilik. Jadi dekat situlah datangnya istilah bersama. Jadi diorang bersama, pemilik dan pemaju. Jadi satu lagi ingin saya highlightkan adalah di mana di bawah Akta Pengurusan Strata ada menyebut, kat sini yang kita nak tengok hak kita, ada menyebut JMB boleh menyaman dan JMB boleh disaman. Jadi itu menarik, secara umumnya. Menyaman dan juga disaman. Betul. Tetapi sebelum kita bercakap mengenai disaman dan juga menyaman itu, di mana limitasi pengurusan JMB? Kerana apa? Penduduk ni dia ada privasi masing-masing. Betul. Sampai satu tahap dia kata, JMB tak boleh kacau tentang apa yang dilakukan di rumah. Sebab ini adalah privasi dia. Limitasi itu di mana sebenarnya antara privasi JMB dengan penduduk? Menarik soalan tu Encik Ridwan. Bila kita sebut tentang limitasi, saya suka nak bawa perhatian penonton-penonton yang tengok hari ini kepada Akta Pengurusan Strata ni, yang mana kita boleh lihat dalam akta tu sendiri, di bawah section 21, yang mana ada menyebut tanggungjawab JMB ni. Yang mana dalam tu dia sebut secara khusus, tapi saya ambil yang mudah untuk kita faham. Saya ambil yang famous lah. Dalam tu dia ada sebut, pertama, tugas JMB adalah untuk menguruskan dan menyelenggara hartanah bersama. Hartanah bersama usually kita akan refer sebagai kawasan-kawasan common properties lah, facilities yang kita guna ataupun common area, tempat-tempat yang di luar kawasan pemilik-pemilik rumah, bukan dalam rumah lah. Lepas tu dia ada sebut juga, antara tugasnya adalah yang kedua untuk mengutip dan mengenakan caj dan yuran penyelenggaraan. Kat sini yang kita selalu refer sebagai maintenance fee. Dan yang ketiga dia ada sebut juga untuk mengutip, mengenakan caj sinking fund. Lepas tu dia ada sebut juga tugas JMB ini adalah untuk menguatkuasakan undang-undang kecil. Jadi yang undang-undang kecil ni yang selalu kita mungkin sebagai pemilik ataupun penduduk rumah kondominium ada masalah, tak puas hati. Tapi dia ada kuasa untuk menguatkuasakan undang-undang tersebut
provided lah, okey. Asalkan undang-undang kecil tersebut tidak menyalahi mana-mana undang-undang. Okey, dan yang terakhir sekali, tugas JMB dia boleh menuntut cas dan yuran tertunggak daripada pemilik-pemilik yang tidak membayar apa-apa yang diorang sepatutnya bayar kepada JMB. Jadi kalau kita nak tengok limitasi, kita tengok dulu apa tanggungjawab mereka, dan daripada situ kita boleh dapatkan limitasi, iaitu mereka tidak bolehlah simply masuk rumah kita dan kata okey ini rumah yang JMB kawal. Tapi kadang-kadang dari perspektif penduduk kan, undang-undang kecil yang dibuat sendiri itu kadang-kadang dia tidak mesra penduduk. Contohnya pada waktu kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, betul kita sangat menitik beratkan SOP dan sebagainya. Masalahnya kalau duduk di kondo dan gate-nya jauh, rider hantar makanan tak boleh masuk langsung. Okey. Penduduk kena jalan. Itu yang menyebabkan penduduk marah. Jadi undang-undang sebegitu kadang-kadang tidak logik dikenakan kepada penduduk. Ya, betul. Saya setuju. Jadi sebagai penduduk, suara penduduk. Suara penduduk lah, betul. Pada saya kita sekarang ni kita perlu fikir untuk capai satu titik pertengahan, yang mana kita perlu dapatkan satu sudut tentang keselamatan dan satu sudut lagi keselesaan. Dan kita perlu pilih mana yang kita nak. Kalau kita nak keselesaan, jadi mungkin kita tak boleh dapatkan dari segi keselamatan. Tapi kalau kita nak keselamatan, mungkin kita kena korbankan sedikit dari isu win-win situation. Win-win situation lah. Okey, sekarang dalam situasi yang kita bincangkan seperti tadi, kita dah faham apa itu JMB dan juga apakah tugas JMB dari segi undang-undang dan sebagainya. Jadi dari aspek dan juga konteks perbincangan kita itu, di mana loop ataupun lubang-lubang yang dikatakan sebagai JMB itu tidak efektif dalam menjalankan kerjanya. Okey. Bila kita nak cakap JMB tidak efektif ni, maafkan saya kerana menyebut ni, bukan saya nak kata JMB ni satu badan tidak efektif, tidak. Tetapi sebagai pemilik rumah yang duduk di kawasan strata, duduk di kawasan kondominium ataupun kawasan apartmen, apabila JMB tidak efektif adalah keadaan di mana tanggungjawab dan tugas-tugas yang kita dah sebut di bawah akta tadi, yang 5 benda saya sebut tadi tu, tidak dijalankan dengan sempurna oleh JMB. Jadi saya ambil contoh, saya ambil contoh menyelenggara dan menguruskan hak tanah bersama. 2 poin yang paling penting lah, 2 poin yang paling famous saya selalu dapat aduan daripada saya punya klien-klien, iaitu JMB tidak menyelenggara dia orang punya hak tanah bersama. Bila kita sebut hak tanah bersama, kita kata tidak menyelenggara, mungkin lift lah. Paling famous lift lah. Lift selalu tidak berfungsi dengan baik, ataupun mungkin kolam renang kotor, ataupun mungkin jalan banyak lubang. Benda-benda tersebut. Dan maksudnya dia tidak menyelenggara, dia tidak menguruskan dengan baik. Ataupun poin yang kedua, JMB tidak melakukan repair yang sepatutnya. Contoh, isu lift lagi lah banyaknya. Lift rosak. Jadi kita memang mungkin famous. Jadi mungkin kita duduk di tingkat 20, tapi lift asyik rosak je. Jadi di mana tugas JMB untuk repair benda tersebut. Jadi dekat situ kita kata JMB tidak efektif. Maksudnya dia tidak melaksanakan tanggungjawab dia dengan sempurna. Begitu. Tapi dalam soal lift rosak, katakanlah untuk dapatkan bahan barang-barang maintenance lift tersebut, nak tukar dia punya spare part dan sebagainya, itu perlukan shipping lama daripada China. Contohnya tergendala waktu zaman PKP itu. Kalau terlampau lama sehingga 6 bulan, adakah itu dikira sebagai JMB tidak efektif ataupun bagaimana? Jadi sebagai JMB sebagai JMB kita ada kuasa sebenarnya untuk memaklumkan kepada pemilik-pemilik di tempat kita berkenaan situasi ataupun keadaan semasa. Jadi kalau benda di luar kawalan kita, contoh macam isu yang Cik Ridwan bawa tadi, kalau kita nak shipping daripada China contohnya, dan mengambil masa yang lama, benda itu memang di luar kawalan kita. Pada saya, jika tanya saya dari sudut undang-undang, dari sudut perundangan, itu bukanlah bererti JMB tidak efektif. Malahan JMB telah berusaha sedaya upaya dan memaklumkan lagi kepada pemilik. Jadi kita akan lihatlah. Kalau mereka tidak melakukan penyelenggaraan, itu baru dikatakan sebagai tidak efektif. Betul. Jadi apakah tindakan undang-undang yang boleh diambil pada JMB? Jadi kat sini yang selalunya famous apa yang boleh kita buat kepada JMB. Jadi saya banyak dapat soalan macam ni. Alright. Pertamanya ingin saya highlight, saya katakan kepada semua pemilik-pemilik kondominium, rumah tanah strata, tolong gunakan langkah-langkah yang saya berikan ini sebagai langkah terakhir. Yang pertamanya, always buatlah surat aduan secara formal kepada JMB.
laporkan perkara ini kepada JMB supaya mereka dapat memberi perhatian kepada isu tersebut. Kadang-kadang ialah JMB pun terdiri daripada manusia, mungkin mereka terlepas pandang isu-isu tersebut. Jadi you bawa aduan secara formal. Tetapi contohlah you dah bawa aduan secara formal, tak dilayan ataupun JMB enggan untuk bertanggungjawab, apa yang anda boleh buat? Yang pertama sekali, ini dah disebut dalam Akta Pengurusan Strata untuk bawa isu ni kepada Tribunal Pengurusan Strata. Jadi dekat Tribunal Pengurusan Strata ni anda tidak perlukan peguam, anda tidak perlukan penasihat ke apa-apa, anda boleh pergi sendiri ke pejabat Tribunal Pengurusan Strata, anda boleh bayar sedikit wang dan anda boleh buka fail di sana. Anda perlu isi borang-borang apa semualah dan anda follow sahaja instruction di mereka. mana? Pejabat Tribunal Pengurusan Strata ada di Putrajaya, di KPKT. Okey. Itu cara yang pertamalah. Okay. Cara kedua yang anda boleh buat adalah pergi kepada Commissioner of Building. Commissioner of Building ni kita panggil sebagai, bahasa Melayu dia adalah Pesuruhjaya Bangunan lah. Jadi Commissioner of Building ni adalah kita katakan dia sebagai satu sheriff ataupun penguat kuasa, yang mana dia akan menguatkuasakan undang-undang yang terdapat dalam Strata Management Act tersebut dan dia akan cuba resolve apa-apa isu yang ada di antara pemilik dan JMB. Jadi jika JMB tidak melaksanakan tugas dengan betul, COB ni, Commissioner of Building ni akan datang dan mengatakan you kena buat benda ni. Itu cara kedua. Dan cara ketiga, saya sebut tadi yang pertama tadi saya sebut, JMB boleh disaman dan boleh menyaman. Dan yang ketiga sudah tentu adalah you boleh saman JMB di mahkamah. Jadi ada 3 cara. Terpulang kepada you setakat mana kita nak pursue, setakat mana kita nak saman JMB ni. Jadi you berpilihlah 3 cara ni. Adakah saman itu dari pihak seorang pemilik rumah ataupun ia perlu juga gabungan dengan penduduk lain? Dia boleh daripada pemilik rumah sendiri, seorang sahaja. Ataupun jika you boleh cari ramai-ramai pemilik rumah mungkin yang mengalami situasi yang sama dan you boleh masuk sekali dalam saman tu. Itu kes akan jadi lebih kuat kepada penduduk? Untuk kes lebih kuat dia bergantung kepada fakta. Okey. Jadi of course setiap kes adalah berbeza. Tetapi mungkinlah dengan bilangan kita akan rasa lebih kukuh dan lebih kuatlah. Maksudnya apa yang kami ingin sampaikan di sini adalah selaku penduduk ada hak untuk menyaman JMB. Betul. Kalau mereka tidak bekerja secara efektif seperti mana yang telah pun diterangkan oleh Encik Syazwan sebentar tadi. Terima kasih. Itu sahaja masa yang kita ada untuk hari ini untuk kita bercakap mengenai JMB. Mungkin selepas ini kita boleh panjangkan lagi berkaitan dengan JMB ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Syazwan Muhammad Jafri iaitu Peguam Hartanah bersama dengan kita pada hari ini. Baiklah.